Perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional ini tidak hanya merujuk kepada simpanan, tapi ke semua produk-produk dan servis yang ada. Ini tuan-tuan baca sendirilah pemantauan ya, Islamik dia ada pemantauan monitoring di mana dia memantau produk-produk yang ditawarkanlah di perbankan-perbankan Islam lah ya. Hatta sebuah perbankan atau institusi kewangan bila nak buat satu produk, dia punya penasihat dalaman yang akan buat produk tu, kerana dia ada internal syarah advisor ya. Saya ingat sekurang 4 orang kot. Ada bank yang 4 orang, ada 5 orang, ada 6 orang. Saya tak tahulah minimal dia berapa. Tapi biasa bukan begitulah ya. Dan katanya ada juga yang bukan full time, ada yang part time. Tapi kalau full time mesti ada. Kemudian dia akan bagi pula kepada penasihat di pekat bank negara, dia akan semak produk ni boleh pergi tak boleh pergi. Kalau lulus boleh buat, kalau tak lulus tak boleh buat. Anyway anyhow memang ada pemantauan lah. Okey, kemudian pemantauan syariah, itu kerja pemantau tadi. Hubungan bank dengan pelanggan, tindakan bayar lambat. Ni last kuliah anak dah pernah hurai. Di mana bila berlaku lambat dari sudut pembayaran, memang ada denda yang akan dikenakan kepada tuan-tuan lah selaku orang yang dibiayai oleh bank. Dan ada ganti rugi juga. Denda dia panggil gharamah, istilah Arab dia lah. Istilah ni tak penting tuan, tapi sebab saya mengajar muamalat saya sebut jugalah. Ganti rugi dia sebut ta'wil. Dua benda ni mesti ada. Apa itu ganti rugi? Ganti rugi ni ialah kos-kos yang telah bank keluarkan. Maka dia nak kena dapat balik lah ganti rugi tu. Dia tak, dia hantar surat, dia ada lawyer dia apa itu gini, tapi tak banyak lah. Biasa kalau tuan-tuan lambat bayar ganti rugi ni biasanya dalam RM10 macam tu je, RM10, RM12 je ganti rugi ni, tak banyak. Dan ganti rugi tu memang milik bank lah sebab dia dah keluarkan kos. Adapun denda tuan-tuan tetap dikenakan juga. Kebiasaannya 1%. Tapi denda ni tuan-tuan dia tak masuk dalam kewangan bank ataupun tak masuk dalam keuntungan bank. Bahkan langsung tak masuk dalam kontrak tuan-tuan, tapi dia pergi kepada charity lah, charity ya. Macam di tempat kami dulu pernah datang ke sekolah RSB Bank, bagi duit kepada anak yatim. Kami tanya duit daripada mana ni, dia kata daripada denda-denda yang orang bayar tu lah. Memang dia pergi charity. Denda tetap kena denda tuan. Oh super Islamik dengan konvensional denda juga. Ada awak lambat bayar memang kena denda. Default mesti ada, tak ya. Ada peruntukannya dalam Islam. Islam membenarkan ya. Matlul ghani zulmun. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Abi Hurairah, kalau kita boleh bayar, kita tak bayar, ia satu kezaliman. Dan dalam hadis yang lain, hadis Abi Daud daripada Abdullah Asy-Syarid, Nabi kata la yul wajid yahillu irduhu wa uqubatuh. Orang yang mampu bayar dia buat lambat-lambat, buat tak reti ya kan, maka boleh diambil tindakan kepadanya. Hatta dalam surat zakat pun tuan-tuan, kalau orang tu dia wajib bayar zakat, dia tak bayar zakat, ulil amri berhak untuk ambil lebih daripada zakat. Dia kena bayar zakat patut seekor kambing, sebab dia ada 40 ekor kambing, selepas tahun dia kena bayar seekor kambing kan. Dia tak bayar, ulil amri tahu, ulil amri dia ambil seekor kambing, lepas tu ambil seekor lagi, denda. Boleh, ada pertukaran tu, walaupun ada khilaf dalam bab ni. Denda ada dalam Islam, boleh. Of course dalam konteks kewangan pada hari ni, kalau tak denda gitu, ada denda pun orang tak bayar lambat-lambat ya tak. Termasuk saya sendiri, saya kadang-kadang ada miss ya. Terlambat sehari. Saya tuan-tuan personally bab hutang ni saya jaga. Masuk je gaji saya akan terus bayar hutang saya, kereta, rumah tak apa dia potong direct kan. Bayar belaka, insurans ke apa bayar belaka. Hak lebih tu itulah belanja. Kalau sikit-sikit, kalau banyak-banyak lah saya akan bayar. Tapi kadang-kadang terlajak juga. Contoh kereta due date dia 6 hari bulan. Gaji 25, 24 nak bayar awal kan. Awal sangat ni, untung pula bank biar dulu Tunggu dekat-dekat 6 hari bulan lah miss. Alamak hari ni dah 7, terlewat sehari. Kalau tengok dalam sistem Sikris tu naik nombor 1, alamak jatuh kita punya skor ya. Saya skor bayar hutang ni saya jaga tuan. Dan saya beberapa bulan sekali, sekurang-kurang 6 bulan sekali lah dicadangkan supaya kita print skor. Dia panggil credit skor kita lah dengan bank ya. Nampak? Jadi kalau kita nak buat apa-apa pembiayaan senang. Pasal bukan hanya dilihat pendapatan kita, DSR tu, mana kadar hutang kita tak boleh lebih 60% daripada pendapatan kita. Tapi dia juga melihat sejarah pembayaran hutang kita. Kalau awak jenis lambat bayar hutang, oh dia tak widah ke awak. Lambat lah kan. Tapi kalau kita jaga, kita committed,
Dan Islam memang ajar itu. Ya? Jangan kita lalai daripada membayar hutang kita kepada orang lain. Ya? Jadi denda tetap kena denda, ada peruntukannya. Dan memang ini kalau tak disepakati pun majoriti beberapa begitu, lah konteks klasik sama, lah konteks baru ni pun sama. Ya, hatta Dr. Wahbah Zuhaili dalam fiqh muamalat kontemporer beliau, dia juga membenarkan untuk dikenakan denda ke atas pembayar-pembayar lewat. Ya. Adalah syarat-syaratnya, tapi asalnya boleh, tak ada masalah sama sekali. Ya. Baik. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh bayar, tuan-tuan boleh pergi ke bank untuk buat discussion. Mungkin dia akan buat kontrak yang baru, dipanjangkan tempoh atau seumpamanya. Tapi kalau tuan-tuan tak bayar, buat tak reti, bank mana tahu, dia anggap tuan-tuan malah bayar lah. After 2 bulan 21 hari kalau kenderaan dia tarik, lepas tu nak salah dia. Oh supaya Islamic dengan konvensional tarik juga. Ya awak tak pergi bank discuss, tu pasal apa? Kalau awak ada alasan-alasan tertentu, bank terima, dia akan buat satu perjanjian yang baru. Ada kes tuan-tuan, kereta tu owner dia meninggal, matilah. Lepas tu tak bayar. Lepas tu bila tukang tarik nak mari tarik, bergaduh-gaduh ambil video. Sebenarnya awak malukan diri awak sendiri. Tukang tarik tu tak salah, bank pun tak salah. Kerana prinsipnya kereta tu dia boleh ambil balik lah untuk dia dapatkan dia punya duit dia tu. Yang salah awak. Dah tahu member tu mati, awak pun tak boleh nak bayar atau tak nak bayar atau seumpamanya. Lepas tu pergilah bank, bincang balik macam mana, boleh aja. Cuma awak tak nak pergi. Okey. Zakat dia, ini pun satu kebaikan lah. Di mana perbankan Islam dia bayar zakat kepada institusi zakat tempatan. Kalau Selangor lah. Kalau Kelantan lah. Dan memang institusi zakat negeri mendapat zakat juta-juta daripada bank-bank yang ada, yang Islamik lah. Dia satu kelebihan lah sebenarnya. Satu kelebihan. Jadi kalau tuan-tuan ambil yang konvensional, tuan-tuan tak melibatkan zakat. Tapi kalau ramai orang Islam ambil di Islamik, ramai lebih banyak lagi lah zakat yang akan diperolehi. Ada banyak kebaikannya. Ya. Kita ni pro bank, betul tak? Anti bank, betul tak? Jadi kita ikut law yang mana ada lah. Okey, dakwah Islam ya. Kemudian akad. Akad ni apa lah, dia guna akad dan kontrak Islamik lah.